السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. معاشر الحاضرين والحاضرات rahimakumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk kita hadir dalam rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan salat maghrib berjamaah, kemudian kita duduk sejenak membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, membaca tausiah-tausiah, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesihatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi hidayah kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala masih lagi menetapkan keazaman kepada kita sehingga kita dapat duduk dalam majlis ini. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, sebenarnya ini bukan kekuatan daripada kita. Apa yang ada, kita datang di sini, kita duduk di sini bukan atas kehendak ataupun kemampuan yang kita ada, tetapi ini adalah pilihan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat atas kemampuan, maka orang di luar sana mungkin lebih mampu lagi atas faktor kesihatan, atas faktor kenderaan, dan atas faktor-faktor yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita untuk duduk sejenak antara maghrib dan isya ini untuk kita membahas tentang ilmu-ilmu yang mana kita pergunakan dalam kehidupan kita. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bahaskan, kita kupas ini, dia akan memberi sinar, akan memberi cahaya, akan memberi petunjuk dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita mendapat keberkatan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua, kita mendapat petunjuk daripada sunnah tersebut. InsyaAllah kita terus sambung kepada bab makruh berlebih-lebihan dalam kain kafan, ke surat 93, sebelum kita masuk dalam salat jenazah. Seperti disebut sebelum ini bahawa kain kafan itu hendaklah kain yang baik, kain yang baik tetapi tidak terlalu mahal, kain biasa sahaja, mungkin semeter 2-3 ringgit begitu, tidak yang berpuluh-puluh ringgit, dimakruh. Atau sampai seorang itu memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan, walaupun mampu tetapi dia lazimnya dikira mahal, walaupun dia mampu. Dia seorang jutawan, dia mampu, tetapi dia kira makruh kerana dia akan menjadikan orang lain
melihat kepada pakaian tersebut ataupun kain tersebut, ataupun memaksa orang lain yang tidak mampu untuk mengikut orang tersebut. Imam Asy-Sya'bi berkata, Ali karamallahu wajhahu mewasiatkan, janganlah kamu berlaku boros menyediakan kain kafanku nanti, karena saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, la tughalu fil kafni fa innahu yuslabu salban sari'a. Rawahu Abu Daud wa fi isnadihi Abu Malik wa fihi maqal. Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam memilih kain kafan. Itu maksudnya, kerana ia juga tak akan dapat bertahan lama. Kain kafan sebulan ataupun 2 bulan saja dapat bertahan. Huzaifah memesan pula, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menyediakan kain kafan. Belikan sajalah buatku 2 helai kain yang kuat. Dan kata Abu Bakar, cucilah pakaianku ini dan tambahlah 2 helai lagi, lalu ambillah untuk mengkafankan diriku nanti. Jadi Abu Bakar radhiyallahu an telah memilih kain yang telah dipakai kerana katanya kain yang elok, yang baru, lebih layak kepada orang yang hidup. Seterusnya kain kafan daripada sutra. Kita tahu bahawa dalam hadis Rasulullah SAW menyebut sutra itu haram bagi lelaki, tak boleh pakai. Sutra yang namanya sutra lah, tapi bukan sutra Terengganu. Sutra Terengganu boleh pakai. Pergi Terengganu, pergi Pasar Payang, beli kain sutra, itu boleh pakai. Itu nama je sutra, tapi bukan sutra. Tidak halal jika seorang lelaki itu dikafankan dengan kain sutra, tetapi wanita bolehlah. Boleh. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, innahuma haramun ala zukuri ummati hillun li'inathiha. Keduanya haram bagi umatku yang laki-laki, tapi halal bagi wanita. Boleh pakai kain sutra bagi wanita, tapi ulama memandang dia makruh. Sebab sutra tu mahal. Sutra Terengganu pun mahal, apalagi sutra betul-betul sutra. Sutra kain benang dia yang lahir daripada ulat, betul-betul daripada ulat ni. Bela ulat, bagi sejenis makanan kepada dia, sejenis daun, kemudian dia berak. Ulat tersebut berak, diproses menjadi benang. Benang itu nama dia sutra. Dia mahal. Ini sangat-sangat makruh kerana termasuk mubazir. Kebanyakan ulama menganggap perbuatan ini adalah makruh. Mengambil kain sutra bagi perempuan makruh, kalau lelaki haram. Kerana dia menyediakan harta dan berlebih-lebihan, dilarang lebih-lebih. Ambil kain tersebut, jual, dapat duit RM1,000, beli kain kafan harga RM20, cukup. Yang lebihnya sedekah kepada anak yatim. Atas harta dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Ganti dia dapat dosa, dia dapat pahala. Walaupun seorang itu wasiat. Jadi wasiat, dia harta banyak, dia kata, kalau aku mati, kau kafan dengan kain ini. Dia wasiat ni. Macam mana nak lakukan wasiat tersebut? Sedangkan wasiat itu mudarat bagi dia. Jadi seorang yang menerima wasiat tu, dia kena fahamlah, walaupun wasiat, tetapi dia, kalau dilaksanakan, dia mubazir dan berlebih-lebihan. Dan kalau dijual sutra tersebut, dibeli kain kafan yang biasa, duit yang lebih disedekahkan atas nama dia, dia dapat pahala, maka yang kedua itu lebih baik. Jadi ulama telah mengatakan bahawa dia beza. Kita pakai sebagai perhiasan masa hidup dengan jadikan sebagai kafan, dia beza. Kalau perempuan boleh pakai masa hidup kain sutra, tak ada makruh. Tak ada makruh. Sebab dia perhiasan. Perhiasan boleh pakai, boleh tanggal. Tapi kalau dah mati, boleh pakai saja, tak boleh tanggal.
dia boleh reput. Okey, seterusnya kain kafan daripada harta sendiri. Harta sendiri semestinya lah. Jika seorang meninggal, dia meninggalkan harta, maka kain kafan itu hendaklah diambil daripada hartanya. Dia tinggal harta, kain kafan itu hendaklah diambil ataupun dibeli daripada hartanya. Seandainya tidak berharta, maka jadi kewajiban bagi orang yang memikul nafkahnya. Tak ada harta, atas orang yang memikul nafkahnya. Hatta seorang isteri pun, kalau isteri itu ada harta, afdalnya kain kafan itu diambil daripada hartanya, daripada duitnya. Sebab tanggungjawab suami ni, kalau kita tengok, tanggungjawab suami untuk menafkahkan isteri, untuk memberi rumah, tempat tinggal, untuk memberi pakaian kepada isteri. Memberi pakaian masa hidup sahaja. Sebab mati itu bukan pakaian. Yang kain kafan itu bukan dinisbahkan kepada pakaian. Jadi kalau ada duit isteri tersebut, maka duit yang afdalnya adalah duit daripada si mati itu sendiri. Kalau tidak ada, seperti budak-budak ataupun masih tidak ada duit peninggalan, maka harta tersebut ataupun kain kafan tersebut hendaklah diambil daripada orang yang menafkahkannya. Jika tidak ada, maka kain kafan itu diambil daripada Baitul Mal. Tak ada orang muslimin lah. Itu tanggungjawab orang muslim yang lain. Tetapi dalam hal ini, insya-Allah kita telah ada khairat semua. Khairat tu kalau kita masuk, masa jadi ahli tu ataupun kita nak bayar tiap-tiap tahun tu, duit kita. Kalau seorang isteri ada duit, bagi duit sendiri, sebab nanti nak jadi duit dia, kan kafan tu nak jadi daripada duit dia, afdalnya. Jangan minta kepada suami, kerana kain kafan yang eloknya adalah daripada harta si mati sendiri. Kata Ibn Hazmin, mengkafankan mayat wanita dan menggali kuburnya, biayanya diambil daripada modalnya sendiri, sehingga upah gali kubur itu daripada harta si mati sendiri, afdalnya. Kalau dia ada tinggalkan duit, maka dia ambil duit dia untuk upah kepada gali kubur. Alasannya ialah kerana harta kaum muslimin itu terlarang bagi lainnya kecuali dengan keterangan jelas dari Al-Quran. Jadi ada hadis menyebut bahawa sesungguhnya darahmu dan harta bendaku haram bagimu. Tak boleh harta orang lain. Bukan maksudnya tak boleh, bukan haram. Ini haram dari sudut yang lain maksudnya. Tidak boleh mengambil, merampas dan sebagainya. Dari sudut afdalnya, harta diambil daripada si mati tersebut. Kalau kita masuk khairat kematian, mana jelaslah. Di situ telah untuk menggali kubur, untuk mandikan, untuk semua proses-proses itu daripada khairat kematian. Kita terus kepada pembahasan jenazah, menyembahyangkan jenazah. Hukumnya telah disepakati oleh imam ahli fiqh bahawa menyembahyangkan mayat itu hukumnya fardu kifayah. Kita tahu fardu kifayah. Sebahagian yang buat, yang lain telah jatuh gugur hukum tersebut. Berdasarkan perintah Rasulullah SAW, perhatian kaum muslimin dalam menepatinya. Ini jelas kepada kita bahawa Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menyelenggarakan pemakaman, pemandian dan sebagainya. Hadis Rasulullah SAW daripada Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajuli al-mutawaffa alaihi ad-dain fa yas'alu hal taraka lidainihi fadlan fa in huddisa annahu taraka wafa'an shalla wa illa qala lil muslimin sallu ala sahibikum. Maksudnya bahawa seorang laki-laki yang meninggal dalam keadaan berhutang,
disampaikan beritanya kepada Nabi SAW, maka Nabi akan menanyakan apakah ia ada meninggalkan kelebihan buat membayar hutangnya. Jika dikatakan orang bahawa ia ada meninggalkan harta untuk pembayarannya, maka beliau akan menyembahyangkan mayat itu. Jika tidak, beliau akan memesankan kepada kaum muslimin, salatkanlah teman sejawatmu. Hadis ini banyak kesimpulan boleh kita ambil. Yang pertama, dia menunjukkan bahawa dia mesti dilaksanakan oleh Rasulullah ataupun oleh kaum muslimin yang lain. Bermakna dia fardu kifayah. Yang kedua, mengingatkan kepada kita seperti pembahasan kita sebelum ini bahawa hutang ini menjadikan seseorang ataupun roh seseorang itu terkatung-katung lagi. Sehingga Rasulullah SAW tak mau mensalatkan. Tak mau. Kerana sesuatu yang masih bersangkut itu mesti dilaksanakan. Kalau dengan Allah jelaslah. Mungkin dia tinggal sembahyang, hutang dengan Allah. Allah Maha Pengampun. Tapi hutang dengan manusia ni lebih berat lagi. Hutang dengan manusia adalah lebih berat lagi. Rasulullah kata, kalau dia ada tinggal duit untuk nak membayar hutang, maka Rasulullah SAW salatkan, kerana duit itu boleh bayar hutang. Tapi kalau tak ada duit, nak tinggal untuk bayar hutang, maka Rasulullah kata, salatlah kamu. Suruh sahabat salat. Rasulullah enggan. Ini menunjukkan kepada kita bahawa berat sekali hutang. Mana kita kalau ada kita berhutang, kena catat, kena tulis. Mungkin kita lupa, ataupun sahabat kita lupa, ataupun kita lupa jumlah dia. Hutang kat kamu dulu berapa? 100 ke 200? Sudah. Yang kawan tadi pun tak ingat dah. Kita pun tak apalah. Kita pun kata tak apalah. Ini sesuatu yang kita rasa biasa. Tetapi Islam telah menitik beratkan daripada mula lagi. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, surah paling panjang, ayat paling panjang sekali, menceritakan tentang hutang saja. Tentang hutang, macam mana kita bermuamalah dengan kaum muslimin ni. Bukan kita kedekut. Setengah kita ni, hutang 1,000 pun nak tulis, nak kena buat surat perjanjian. Hutang 1,000 je. Ini bagi bisnes-bisnes lah. Kalau kita 1,000 banyak lah. Dia kata hutang 100 pun nak kena buat surat perjanjian hitam putih. Kedekut ni, bulan depan aku bayar lah. Tidak. Sepatutnya kena buat. Kerana buat itu kita menjalankan syariat. Islam kata kena buat. Faktubuhu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Kena tulis. Tulis berapa, bila berhutang, siapa saksi, bila nak bayar. Bila nak bayar tu bukan bermakna kalau tempoh bayar tak boleh buat, naik bunga, tidak. Bukan maksud begitu. Bermakna kita ada satu had. Ni tak bayar lagi ni, macam mana ni? Kemudian siapa yang jadi saksi, di mana ditulis, di mana dia berhutang, kena tulis semua. Kalau kita buat, bermakna kita buat dua perkara. Yang pertama, kita jalankan syariat. Sebab syariat suruh faktubuhu, hendaklah kamu menulis. Hendaklah itu asalnya wajib, tetapi dia sunat sahaja. Kemudian yang kedua, kita ni dalam seharian, kerja seharian ni, tak semua kita nak ingat. Tak semua kita nak ingat. Jadi apabila kita tulis itu, kita simpan, tak perlu kita ingat. Apabila kita nak saja, baru kita tengok, kita semak balik. Jika tidak, beliau akan memesan kepada kaum muslimin, salatkanlah teman sejawatmu. Bermakna ini menunjukkan bahawa dia fardu kifayah. Keutamaan dia, riwayat jamaah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, man tabi'a janazatan wa shalla 'alaiha falahu qiratun wa man tabi'aha hatta yufragha minha falahu qiratan asgharuhuma mislu Uhudin atau ahaduhuma mislu Uhud.
Barang siapa mengiringi jenazah dan turut menyembahyangkannya, ia akan memperolehi pahala sebesar 1 qirat. Dan barang siapa mengiringkannya sampai selesai penyelenggaraannya, yakni pengkebumiannya, ia akan beroleh 2 qirat. Yang terkecil atau katanya salah satu di antaranya beratnya seperti gunung Uhud. Ini kelebihan ini mesti kita rasa selalu. Walaupun kita tak nak sesuatu perkara itu pahala, tetapi nak kepada sesuatu amalan itu sebagai dorongan. Kita tak nak mungkin pahala banyak tu, walaupun Allah bagi. Tetapi perlu kita baca hadis ini. Kita nak tengok makna dia nanti. Kita nak tahu hadis ini bahawa dia sebagai dorongan. Ada kematian, nak pergi tak nak pergi, nak pergi tak nak pergi. Apabila kita tahu hadis ini, dorongan kita untuk kita pergi. Maksud hadis ini bahawa barang siapa mengiringkan jenazah dan turut menyembahyangkannya, ia beroleh pahala sebesar 1 qirat. Kita pergi, kita salatkan jenazah tersebut, kita dapat 1 qirat. 1 qirat itu ialah ukuran besar kira-kira, ini saya tak tahu ni, 1/16 dirham. Tak faham tuan-tuan ni. Ini dirham kita tak faham dah sekarang ni. Kalau ringgit, boleh faham lah. Dan barang siapa mengiringkan sampai selesai pengkebumian, dia akan mendapat 2 qirat. 1 qirat itu beratnya paling kecil adalah 1 bukit Uhud. 1 bukit Uhud. Bukit Uhud, tuan-tuan kalau pergi ke Mekah tu, ke Madinah, tuan-tuan tengok makam syuhada tu, sebelah dia ada bukit Uhud. Bukit dia bukan macam bukit kita, bukit kena naik, tidak, bukit landai. Dia nampak kecil sebab tak ada pokok, dia tandus. Berat itulah pahala kita kalau kita solatkan. Berat itu pahala. Tak tahulah kalau kita solatkan itu, keluar pintu dapat RM5, dapat lagi ke tak pahala tersebut. Allah alam lah. Dah ni ada lagi. Bagi duit. Ada lagi ya. Tak maaf lah tuan-tuan. Jangan ambil ya. Orang bagi jangan ambil lah. Kalau kita ambil terlepas 1 bukit Uhud, kita nak bukit Uhud ke nak RM5? Package pun tak boleh buat. Siapa suruh buat package? Package yang tak elok perlu ditolak supaya dia mati sendiri. Kalau kita dah ambil, package tu berjalan. Siapa yang untung? Orang buat package. Duit ada daripada khairat kematian, tak ada masalah. Ustaz, tak RM5 takkan dah boleh bagi. RM5. Ini bukan soal RM5, RM10 ataupun RM20. Bukan soal itu. Soal orang nak pergi tu RM5, tak pergi pun tak apa, tak bagi pun tak apa. Tapi dia nak dapat yang besar daripada RM5 itu, 1 bukit Uhud. Itu sebagai muamalah antara kita dengan saudara Muslim kita. Kalau nak ikut RM5 itu, kita pergi 1 kereta, dah berapa dah minyak kan? Kalau nak kira lah RM5 itu, ataupun RM10 lah kita letak. Kemudian masa, sekarang ni 1 jam kalau overtime berapa? Kalau hari cuti biasa 2 kali ganda. Kalau cuti umum, triple. Kalau meninggal cuti umum, teruklah dia. Kalau sejam masa, contoh kena tunggulah sejam. Bukan boleh kira dengan itu pahala. Benda lain tak apa kita nak kira. Benda ni jangan kita kira. Walaupun dia package. Package itu boleh kita matikan dengan kita tak ambil semua. Paling sepakat-pakat tak ambil lah. Kita takut kalau kita ambil, kita dapat RM5, kita terlepas satu bukit Uhud. Kalau kita tunggu hingga pemakamannya selesai semua, selesai imam balik daripada kubur, kita dapat 2 bukit Uhud insya-Allah. 2 bukit Uhud ini, kalau nak kira pahala kita ni, daripada kecil sampai ke besar ni, tak ada tempat dalam dunia dah. Sebab tu pahala Allah tak tunjuk. Allah tak beri kat kita ni, letak ambil pahala. Tak kat mana? Tak ada tempat kita nak letak pahala kita. Sebab sekali semayang 1 bukit Uhud, tunggu sampai habis 2 bukit Uhud.
Satu bukit Uhud tu dah berapa persegi dah? Kilometer persegi dah. Hadis yang lain menyatakan bahawa maksudnya siapa yang turut keluar bersama jenazah dari rumahnya, menyembahyangkannya lalu mengiringkannya sampai ke makamnya, ia akan beroleh pahala sebesar 2 qirat. Makna 2 bukit Uhud. Yang berat masing-masingnya adalah seperti gunung Uhud. Gunung, bukan bukit tuan-tuan. Gunung. Gunung Uhud. Istilah bukit dia kecil sedikit. Kalau gunung ni besar. Masya-Allah. Dan siapa yang hanya menyembahyangkannya, ia memperoleh pahala seberat 1 gunung Uhud. Hadis ini juga menunjukkan bahawa menjadi alasan kita tak perlu minta izin kepada keluarga mayat bila hendak pulang, ataupun bila nak solatkan. Tak dipanggil pun tak apa. Maksudnya apabila kita tahu, kita pergi, kita salat, automatik kita akan dapat. Maka Ibnu Umar pun mengutus Khabbab. Jadi Ibnu Umar ini apabila ditengok kelebihan hadis ini, dia rasa ragu-ragu, betul ke? Betul ke salat kepada jenazah ni dapat 1 bukit Uhud? Pahala ni beratnya, betul ke? Umar ni macam Ibnu Umar ni macam dia ragu-ragu. Dia utus seorang Khabbab. Khabbab ni seorang sahabat menemui Aisyah, isteri Rasulullah, untuk menanyakan kepada Abu Hurairah, untuk menanyakan tentang ucapan Abu Hurairah tersebut. Ini hadis dari Abu Hurairah. Dan disuruhnya kembali buat menyampaikan bagaimana hasilnya. Jadi Khabbab pergi kepada Aisyah, tanya, betul tak hadis ini begini. Salatkan dapat bukit Uhud, tunggu sampai habis dapat 2 bukit Uhud. Khabbab kata, menurut Aisyah benarlah apa yang dikatakan Abu Hurairah itu. Ulas Umar, sesungguhnya selama ini kita telah mengabaikan pahala berkirat-kirat banyaknya. Ibnu Umar kata, selama ini kita telah abaikan pahala yang berkirat-kirat. Ya, seorang boleh dapat 2 qirat, 2 bukit Uhud. Yang kedua, syarat-syaratnya. Salat jenazah termasuk dalam ibadah salat, sama dengan salat-salat yang lain. Dia ada syarat dan rukun dan sebagainya. Maka disyaratkan padanya syarat-syarat yang telah diwajibkan pada salat-salat fardu, baik berupa kesucian yang sempurna dan bersih daripada hadas besar ataupun kecil, kena ambil wuduk, menghadap kiblat dan menutup aurat. Sama dengan kita nak salat seperti kita nak salat biasa. Riwayat daripada Nafi' oleh Malik bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, tidak boleh seorang menyembahyangkan jenazah kecuali dalam keadaan suci. Ini jelas kepada kita. Hanya terdapat perbezaan di antaranya dengan salat-salat fardu yang lain mengenai waktu. Waktu saja beza. Kerana pada salat jenazah ini tidak disyaratkan, tetapi ia dapat dilakukan pada sebarang waktu bila ada jenazah. Bahkan menurut golongan Hanafi dan Syafi'i, walau pada waktu-waktu terlarang sekalipun. Di Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengatakan tidak mengapa mensalatkan jenazah itu pada waktu-waktu terlarang. Waktu matahari duduk tegak, tidak mengapa. Waktu selepas asar, tidak mengapa. Waktu terbenam matahari, tidak mengapa. Sebab dia, Imam Syafi'i kata, salat sunat bersyarat, bukan salat sunat biasa. Tetapi imam lain mengatakan dia makruh. Makruh. Imam Malik, Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal kata dia makruh. Imam Ahmad, Ibnu Mubarak dan Ishaq menganggap makruh melakukan salat jenazah pada waktu terbit matahari, waktu istiwa, tengah matahari tegak, dan waktu terbenam, kecuali jika dia khawatirkan busuk. Kalau khawatir busuk boleh. Bermakna secara umumnya makruh. Imam Syafi'i kata tak, sebab dia bersyarat. Maksudnya salat sunat itu jika itu bersyarat. Jika ada mayat. Sama juga dengan salat kusuf ataupun khusuf, salat gerhana matahari ataupun gerhana bulan.
Jika gerhana bulan itu ataupun gerhana matahari itu terjadi pada masa tak boleh salat ataupun makruhnya salat, haramnya salat, boleh kerana dia bersyarat. Sama juga dengan tahiyat al-masjid, bersyarat. Kita masuk syarat, tak masuk tak ada lah. Itu maknanya. Rukunnya, salat jenazah mempunyai rukun yang mewujudkan hakikatnya. Hingga bila salat satu di antaranya tidak dipenuhi, maka ia batal dan dianggap oleh syarak kita batal dan tidak dianggap oleh syarak. Ini selalu kita buat dah salat jenazah ni. Di sini kita nak lihat ada perbezaan pendapat ulama tentang cara pelaksanaannya. Yang pertama, niat. Ini jelas kepada kita, niat. Niat dalam bahasa yang kita fahami. Niat pada masa takbiratul ihram dan niat dalam hati, bukan lafaz niat tersebut. Berdiri bagi yang puasa. Kemudian yang ketiga, teruskan ke surat 98, 4 kali takbir. 4 kali takbir. Berkata At-Tirmizi, hal ini menjadi amalan bagi kebanyakan ulama dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lainnya. Menurut mereka takbir dalam salat jenazah itu adalah sebanyak 4 kali. Ini juga merupakan pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, Ahmad, Ibn Mubarak, Asy-Syafi'i dan Ishaq. Ini pendapat-pendapat ulama mengatakan bahawa salat jenazah itu 4 takbir. Sebagaimana hadis daripada Imam Bukhari dan Muslim daripada Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala an-Najashi fakabbara arba'an. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembahyangkan Najashi, yakni Raja Habsyi, maka beliau membaca takbir 4 kali. Ada pembahasan ulama. Kita angkat takbir daripada mula, kemudian yang kedua kita angkat juga, ataupun kita sebut takbir sahaja. Jadi menurut sunnah, apa yang ada dalam hadis, bahawa mengangkat kedua tangan itu hanya pada permulaan sahaja. Hanya pada permulaan sahaja. Pada pendapat Imam Syafi'i, mengangkat takbir ataupun mengangkat tangan pada tiap-tiap perpindahan rukun tadi. Menurut sunnah tidaklah diangkat kedua tangan pada salat jenazah kecuali waktu takbir pertama sahaja. Kerana tidak diterima keterangan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya waktu takbir salat jenazah kecuali waktu takbir pertama sahaja. Ini pendapat daripada As-Sunnah dan pendapat Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah. Manakala pendapat Asy-Syafi'iyah, Imam Syafi'i, adalah mengangkat takbir pada tiap-tiap. Makna kalau 4 kali takbir, kita angkat 4 kali. Angkat tangan 4 kali. Yang kelima, yang kelima membaca Fatihah dan salawat Nabi secara sir. Fatihah, kemudian salawat. Dalam satu hadis, maksudnya bahawa menurut sunnah, bukan dalam hadis, berdasarkan daripada Imam Syafi'i dalam musnadnya, dia kata bahawa menurut sunnah dalam salat jenazah itu hendaklah imam membaca takbir. Kemudian setelah takbir pertama itu hendaklah ia membaca Al-Fatihah secara berbisik-bisik. Secara bisik-bisik, tak kuat. Lalu membaca salawat, dan setelah itu pada takbir berikutnya hendaklah membacakan doa bagi jenazah tanpa membaca apa-apa lagi. Kemudian beri salam dengan berbisik-bisik juga, tanpa ada baca lain. Al-Fatihah, salawat dan doa pada 2 takbir terakhir.
Dalam satu hadis daripada Imam Bukhari, daripada Talhah bin Abdullah katanya, "Shallaitu ma'a Ibn Abbas ala janazati faqara'a Fatihatul Kitab faqala innaha minas sunnah." Saya menyembahyangkan satu jenazah bersama Ibn Abbas, maka ia membaca Al-Fatihah lalu katanya itu adalah sunnah. Itu wajib membaca Al-Fatihah. Ucapan salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pada rakaat yang kedua. Bukan rakaat, pada takbir yang kedua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah cukup. Itu pun sudah memadai. Tapi kalau kita nak baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tidak mengapa. Lebih afdal. Yang keenam, berdoa. Berdoa. Ini di antara rukun-rukunnya. Ini juga merupakan rukun atas kesepakatan para fuqaha. Ini rukun juga, berdoa. Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a. Jika kamu menyembahyangkan jenazah, maka berdoalah untuknya dengan tulus ikhlas. Doa betul-betul. Doa tu pada takbir yang ketiga. Selepas salam tidak ada doa. Selepas salam tidak ada doa. Dan doa itu telah dianggap terlaksana walaupun hanya secara singkat sahaja. Allahumma ighfir lahu warhamhu sebagai contoh. Nanti kita akan tengok bentuk-bentuk doa. Bentuk-bentuk doa dalam salat jenazah. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan doa waktu salat jenazah sebagai berikut. Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta razaqtaha wa anta hadaitana lil Islam wa anta qabatta ruhaha wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha ji'na syufa'an lahu faghfir lahu dzambah. Ini doa pada takbir yang ketiga. Kita tak biasa baca mungkin. Bagi mazhab Syafi'i tak biasa baca. Tapi bagi mazhab-mazhab yang lain ataupun orang yang di tempat lain biasa baca doa ini. Tidak mengapa, kita boleh pilih salah satu daripada koleksi-koleksi doa yang diajarkan. Sama juga dengan iftitah. Doa iftitah, kalau kita tengok pada hadis Rasulullah, dia ada lebih kurang 12 ataupun lebih 12 macam bentuk doa iftitah. Doa pada masa takbir, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, itu salah satu daripada banyaknya doa. Kalau kita tak belajar ataupun kita tak tahu, kalau orang baca lain, kita rasa ini mazhab apa? Ada satu cerita, seorang ustaz ini, dia mengajar doa iftitah yang hampir sama dengan doa pada takbir yang ketiga bagi mayat. Ada doa iftitah. Jadi seorang ustaz ni telah dituduh dia mengajar doa iftitah yang lain daripada yang lain. Dia mengajar doa mayat, dia kata. Jadi orang kampung yang tak tahu pun, ya ini sesat ni. Ini tak boleh pakai, ustaz ni sesat ni. Sehingga sekolah dia pun kena tutup. Sebab kes dia ajar doa iftitah bukan iftitah yang biasa orang baca. Kita nak baca yang mana kita faham tak apa. Yang mana kita hafal. Kita daripada kecil belajar fardu'in, itulah dia ajar, kan? Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Kalau belah-belah India daripada kecil belajar yang lain. Kalau mereka baca itu isinya ni baca apa? Doa iftitah lain daripada yang kita baca. Banyak Sama juga. Kalau dibaca Allahumma anta rabbuha, di situ ada doa yang terakhir. Ji'na syufa'an lahu. Kami datang di sini Kami datang sebagai perantara untuk mohon pertolongan baginya.
Kita mohon pertolongan, kita mohon keampunan bagi si mayat tersebut. Ada doa di sini. Faghfir lahu zambahu. Faghfir lahu zambahu. Maka ampunilah dosanya. Doa. Sebelumnya kita sebut, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, Engkau yang menciptakan dan sebagainya. Yang kedua, Allahumma inna fulana ibnu fulana fi zammatika wa habli. Ini doa yang kedua. Ya Allah, sungguhnya si fulan ataupun si fulan, kita sebutlah nama, adalah dalam tanggungan dan ikatan perlindunganmu, maka lindungilah ia dari bencana kubur dan siksa neraka. Sungguh Engkau penepat janji dan penegak kebenaran. Ya Allah, ampunilah dia dan kasihanilah dia, kerana sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang kedua. Boleh kita baca mana-mana satu. Yang ketiga, Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa asilhu bil ma'i wasaljil barad. Ini biasa kita baca. Panjang dan ada tambahan pun lagi. Tidak mengapa. Abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Dan seterusnya. Tempat mengucapkan doa-doa ini. Jadi doa seterusnya saya tak baca. Muka surat 104. Tempat kita nak baca doa-doa ini. Bila? Di mana tempatnya? Menurut pengetahuan saya, tidak ada keterangan yang menentukan tempat membaca doa-doa ini. Maka jika seorang ingin, ia dapat membaca doa ini yang disukainya sekaligus. Boleh setelah selesai mengucapkan semua takbir, boleh pula setelah takbir pertama ataupun takbir kedua ataupun ketiga atau dibahaginya dua dengan bacanya setelah dua kali takbir. Boleh baca, ini pendapat Syaukani. Tetapi kita biasa baca pada takbir yang ketiga, doa untuk si mayat. Doa untuk si mayat. Menurut zahir hadis, dalam berdoa ini hendaklah menggunakan kata-kata yang tersebut dalam hadis. Ini satu pendapat. Sama juga dengan perkataan Assalamualaikum. Assalamualaikum itu, kalau kepada seorang, sepatutnya kita kena ubah Assalamualaikum. Sebab seorang, kamu tu. Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu semua ramai. Kalau perempuan, kita kena bagi salam Assalamualaikum, sepatutnya lah. Tapi lafaz hadis menyatakan Assalamualaikum. Jumpa perempuan pun Assalamualaikum, jumpa lelaki pun seorang, kita kata Assalamualaikum. Kita tak kata pun Assalamualaikum. Salam sejahtera ke atas kamu perempuan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau dua orang lelaki, kita kata Assalamualaikum. Kita tak kata. Semua kita buka rata. Sebab lafaz hadis menyatakan Assalamualaikum. Pendapat ini mengatakan bahawa apa yang tersebut dalam hadis itu sahaja kena baca, tak payah ubah. Itu pendapat lah. Itu pendapat. Mengatakan sama juga seperti lafaz dalam salam. Allah maghfir lahu, baca juga Allah maghfir lahu. Tetapi dia tidak salah kita ubah. Dia tidak salah kita ubah. Sama juga kalau orang Arab, dia kadang-kadang Assalamualaikum dia kata. Kalau seorang Assalamualaikum, Waalaikumsalam tak ada lah. Kalau dua orang Assalamualaikum. Kita tak ubah pun tak mengapa. Kalau perkataan itu adalah perkataan mayat. Perkataan mayat, tak payah ubahlah. Mayat itu lelaki perempuan sama juga mayat. Tapi kalau perkataan dhamir, kata ganti nama, macam Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu. Hu itu untuk lelaki seorang. Kalau dua orang, Allah maghfir lahuma. Kalau ramai, Allah maghfir lahum. Kalau perempuan, Allah maghfir laha. Kita ubah, boleh. Kita tak ubah, tidak mengapa. Tidak mengapa. Sebab lafaz hadis mengatakan Allah maghfir lahu. Doa setelah takbir keempat. Yang ketujuh, disunatkan berdoa setelah takbir keempat walaupun seseorang telah berdoa setelah takbir ketiga.
Takbir ketiga kita doa tadi, takbir keempat pun kita doa. Berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Ahmad daripada Abdullah bin Ali bin Abi Aufa, annahu matat lahu ibnahu fakabbara 'alaiha arba'an thumma qala ba'da ar-rabi'ati qadra ma baina at-takbiratayn yad'u thumma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u fil janazati hakadha. Bahawa putri Abdullah bin Aufa meninggal dunia, maka disolatkannya dengan membaca 4 kali takbir. Kemudian setelah takbir keempat, ia masih berdiri selama kira-kira antara 2 takbir, membaca doa. Kemudian katanya Rasulullah SAW biasa melakukan seperti ini terhadap jenazah. Imam Syafi'i kata, setelah takbir keempat itu hendaklah dibaca Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Ya Allah, janganlah kamu terhalang buat memperolehi pahalanya, dan hindarkanlah fitnah dari kami sepeninggalannya. Ini doa. Kalau kita lihat bahawa Allahumma la tahrimna ajraha, ya Allah, janganlah kami terhalang buat memperolehi pahalanya. Yang antara dia dengan kita itu masih ada, kita boleh lagi doa dengan terhalang. Doa ni tidak mengapa. Yang ada masalah, yang ulama membahaskan, kita transfer pahala. Kita doa tidak ada masalah. Ya Allah, ampunilah dosa sahabat saya yang telah meninggal. Ya Allah, janganlah halang pahala antara kami. Itu berdoa. Tidak ada pembahasan ulama ataupun tidak ada perbalahan ulama tentang itu. Apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bahawa ulama telah berbahas tentang boleh tak boleh kita nak transfer pahala. Itu masalahnya. Dia telah meninggal, telah terputus dia. Tapi kita dengan dia tidak terputus. Dia dengan kita telah terputus. Dia tak boleh dah nak memberi sesuatu kepada kita. Tetapi kita dengan dia masih lagi kita berdoa. Bukan kita nak transfer pahala-pahala yang lain. Allahumma la tahrimna ajraha. Berkata Abu Hurairah, orang dulu biasanya membaca setelah takbir keempat itu, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini kata Abu Hurairah. Boleh baca juga. Boleh baca. Kemudian pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, setelah takbir keempat ni tidak ada baca apa-apa. Tidak ada baca apa-apa. Terus salam. Yang ke-8 memberi salam. Para fuqaha sepakat mengatakan fardu. Memberi salam itu fardu. Memberi salam. Hanya Abu Hanifah menyatakan bahawa membaca salam ke sebelah kanan dan kiri itu hukumnya memang wajib. Imam Abu Hanifah yang mengatakan wajib ke kanan dan ke kiri. Dia tidak rukun. Alasannya mereka mengatakan fardu ialah kerana salat jenazah itu termasuk salah satu macam salat, sama juga dengan salat-salat yang lain. Kata Ibnu Mas'ud, mengucap salam waktu salat jenazah itu seperti salam waktu salat biasa, sekurang-kurangnya assalamualaikum. Sekurang-kurangnya lah penutup. Sebab salat itu definisi dia muftatihatun, dia dibuka dengan takbir, dan mukhtatimatun, ditutup dengan salam. Dan kalau salat lain ditutup dengan salam, salat jenazah pun ditutup dengan salam juga. Imam Ahmad berpendapat bahawa membaca 1 kali salam itu sunnah, iaitu dengan menghadapkannya ke sebelah kanan dan boleh juga ke arah depan. Berperuman kepada
perbuatan Rasulullah dan para sahabat. Mereka memberi salam hanya satu kali dan tak ada keterangan ketika itu yang membantahnya. Jadi para sahabat ada keterangan mengatakan beri salam sekali saja, Assalamualaikum. Sama juga dalam salat kita. Salat kita ni yang rukun memberi salam hanya sekali saja ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah kiri itu sunat. Kalaulah imam ataupun kita sendiri nak terkeluar angin, kita hanya beri salam ke kanan sahaja. Lepas tu jangan beri salam ke kiri. Dah sah sembahyang kita. Kalau kita beri salam ke kiri juga, menandakan kita masih dalam sembahyang. Batal sembahyang. Sebab yang pertama itu rukun, yang kedua itu sunat. Pendapat Imam Syafi'i menganggap sunat 2 kali salam, sunat. Sunat yang ke kanan pun sunat, yang ke kiri pun sunat. Dimulai dengan menghadapnya ke sebelah kanan dan disusuli yang kedua ke sebelah kiri. Ibnu Hazm berkata macam salam yang kedua merupakan zikir dan amalan baik. Jadi yang biasa kita lakukan adalah kedua-duanya sekali. Dia merupakan sunat. Kita ambil sedikit lagi. Tempat berdiri imam terhadap mayat lelaki dan perempuan. Dalam hadis yang panjang disebutkan bahawa ia, yakni Anas, mensolatkan jenazah lelaki, maka ia berdiri dekat kepalanya, tentang kepalanya, bertentangan. Setelah jenazah itu diangkat lalu dibawa jenazah perempuan, maka disolatkannya pula dengan berdiri dekat pinggangnya. Imam kena tahulah. Kita pun kena tahu juga. Kalau tok imam tak ada, kita pun kena jadi imam. Ataupun di mana-mana. Di mana-mana kita jadi imam, kena tahu. Maka ditanyakan kepadanya, beginilah cara Rasulullah SAW mensalatkan jenazah, iaitu bila lelaki-lelaki berdiri di tempat seperti anda berdiri itu, dan jika wanita juga seperti anda lakukan. Kalau jenazah ramai, ada lelaki, ada perempuan dan sebagainya, yang dekat letak dengan imam itu, kalau ada lelaki dan perempuan, letak yang lelaki dulu. Letak lelaki dulu, kemudian baru perempuan. Imam di sini lelaki dulu, baru perempuan. Kalau ada lelaki, ada kanak-kanak dan ada perempuan, letak kanak-kanak dulu, kemudian letak orang lelaki dewasa, baru perempuan terus ke depan. Berkata Imam At-Tahawi, cara seperti inilah yang lebih kami sukai kerana dikuatkan oleh bukti-bukti yang telah kami riwayatkan daripada Rasulullah SAW. Menyembahyangkan jenazah lebih daripada satu, seperti disebut tadi. Jika ramai jenazah itu, ada lelaki dan perempuan, maka kedudukan dia mengikut urutan lelaki dahulu kemudian perempuan. Kalau kanak-kanak dahulu, kemudian lelaki dewasa, kemudian perempuan, dan seterusnya. Kalau ada kanak-kanak perempuan dahulu, kemudian baru perempuan dewasa. Yang itu boleh diletakkan, sebab kalau ramai ni, lelaki di kepala, perempuan di bahagian pinggang. Yang pertama dan kedua dan seterusnya boleh kita letak. Yang lain itu kita letak, tidak terurut pun tidak mengapa, jika ada ruang. Yang seterusnya kita ambil sunat membentuk 3 saf sembahyang ni, walaupun 6 orang. 6 orang makmum buat 3 saf. Macam mana nak buat 3 saf? 2-2 orang lah. Sebab dalam hadis disebut, ma min mu'min yamutu fayusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna ay yakunu salasatu sufufin illa ghufira lah. Tidak seorang mukmin pun yang meninggal kemudian disalatkan oleh umat Islam yang banyaknya sampai 3 saf, kecuali akan diampuni dosanya.
Kita ingat dalam hadis menyebut 3 saf. Apakah maksudnya saf tu banyak, orang tu banyak? Kalau disebut 3 saf, walaupun 6 orang, imam ke belakang, kemudian di belakang 2 orang, di belakang lagi 2 orang, belakang lagi 2 orang. Kalau 5 orang, buat 2 saf. Sebab tidak boleh saf itu 1 orang sahaja, tidak boleh. Kalau ramai, contoh dalam masjid, ramai, kita tengok orang ramai, penuh, buat 3 saf lebih, buat saf ganjil. Buat saf ganjil. Imam kena minta, kalau ada 4 saf, potong saf 4 tu, buat ganjil. Oleh sebab itu Malik bin Hubairah selalu berusaha membentuk 3 saf. Jika jumlah orang yang salat jenazah itu tidak banyak, buat saf. Kalau banyak, memang tak boleh nak ni dah, lebih daripada tak boleh jangkau dah, nak bilang pula 1 saf makan masa, itu tak payah. Sebab dia ada kelebihan lain lagi. Ada kelebihan lain lagi. Kalau sedikit kelebihan dia, kita ambil kepada saf 3 saf. Kalau ramai yang salat itu, dia ada kelebihan yang lebih utama lagi, iaitu hadis Rasulullah menyebut, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syafa'u. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmizi. Tidak satu mayat pun yang disalatkan oleh jemaah muslimin yang banyak mencapai 100 orang, dan semua mendoakannya dengan tulus ikhlas, kecuali akan dikabulkan doa mereka terhadapnya. Kalau ramai bermakna dia akan mendapat syafaat atas doa banyaknya orang. 100 orang, ada dalam hadis lain menyatakan 40 orang lelaki. Tetapi kalau kita lihat hadis ini, kulluhum menyatakan bahawa yablughu mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa ghufira lahu. Dalam hadis yang lain menyatakan la yusyrikuna billahi syai'a. Tidak seorang muslim pun yang meninggal lalu ia disalatkan oleh sebanyak 40 orang lelaki, 40 ramai, yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali ia akan beroleh syafaat atau tertolong oleh mereka. Ia dapat syafaat lah. Tapi ada syarat lain lagi. Ada syarat tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini kita tak tahu lepas tak lepas. Sama ada kita syirik, masih lagi ada syirik khafi. Kita minta jauh daripada syirik jali lah. Syirik yang nyata jelas. Ini yang jarang-jarang. Tapi yang selalu kita terbuat adalah syirik khafi, syirik-syirik yang tersembunyi. Sehingga ulama mengatakan bahawa kita riak dalam satu amalan itu merupakan syirik. Kalau kita lihat, kenapa jadi syirik? Kita buat satu amalan, riak ni nak tunjuk kat orang, bermakna kita buat amalan tersebut bukan kerana Allah, kerana orang. Itu nama dia syirik. Syirik khafi. Kalaulah hadis ni mensyaratkan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kalau kita masih lagi syirik, kita tak tergolong lah. Nah, kalau sedikit kita buat 3 saf, kalau ramai orang si mayat itu akan memperolehi syafaat daripada ramainya yang salat. Ini membuktikan kepada kita bahawa orang yang mati ni, kalau orang yang baik, dia dalam masyarakat insya-Allah lah. Orang lain sebelum datang orang lain nak tolong, dia dah tolong lah. Dalam masyarakat, kalau dia tak ada, memang suasana jadi tak harmoni. Kalau dia meninggal ini, tak payah panggil orang nak salatkan dia, mesti akan ramai. Lagi ramai orang salatkan itu, lagi banyak syafaat dia akan dapat. Sebab dalam doa, takbir yang ketiga, yang keempat itu semua doa. Kita semua akan baca. Sebanyak mana orang yang salatkan itu, maka sebanyak itulah dia akan dapat syafaat. Dalam sunnah mengatakan bahawa selepas salat tidak ada lagi doa lah. Kita nak doa lagi sebab kita dah doa dah. Kenapa tak boleh doa? Kita dah doa dah. Dalam sembahyang tadi dah semua doa dah. Terus kita jalankan. InsyaAllah kita cukupkan di sini. Nanti kita akan ambil tentang salat. Mayat yang tidak disalatkan,
Kemudian mayat bayi yang gugur. Ini yang menjadi permasalahan bagi kita sebab jarang-jarang bila bayi gugur, tahap mana kita boleh salatkan dia, kita mandikan dia, berapa bulan dan sebagainya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.